bangkitkan masalah Boleh bekalan saya air. tanya, mohon penjelasan sedikit. Bobi. Terima kasih ya Muhammad Tuan Menteri. Yang pertamanya terima kasih di atas jawaban yang komprehensif tadi. Yang keduanya, saya ingin bertanya, ini pinjaman pada kerajaan negeri daripada persekutuan. Berapakah peratus faedah pinjaman ini? Dan bila nanti akan dibayar balik dalam jangkaan? Yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang Muhammad tahu bahawa dahulu di jabatan air juga peruntukan daripada kerajaan persekutuan telah diberikan. Ini untuk bekalan air luar bandar, kementerian lainlah dahulu. Dan selepas itu didapati bahawa ada duit cash tunai dalam icebox dan sebagainya. Mana dia duit daripada persekutuan, tetapi dilaksanakan oleh Jabatan Air Negeri Sabah dan pelbagai penyelewengan telah berlaku. Sehingga pada hari ini belum selesailah. Ini kes SPRM belum selesai. Jadi adakah yang berhormat, apabila menyalurkan atau memberi pinjaman ini kepada Kerajaan Negeri Sabah, adakah setakat memberi pinjaman sahaja atau adakah pemantauan? Supaya tidak lagi berlaku yang wang itu masuk dalam icebox, diseleweng dan sebagainya. Apa peranan sebenarnya? Setakat memberi ataupun buat pemantauan juga? Dan yang terakhir saya ingin tanya ialah, adakah berhormat, walaupun ini hal negeri, tapi ini juga hal rakyat. Hari-hari sekarang ini, sampai 7 hari tidak ada bekalan air. Bau busuk rumah-rumah di sana. Entah orang yang Muslim dah boleh sembahyang, tak boleh sembahyang, tak tahu. Sebab perumahan-perumahan di sekitar Parlimen Sepanggar di kawasan Haidi Tuaran tidak ada air. Dan ini hanya kerana, NRW itu sampai 50% seperti yang berhormat pun tahu juga. Apakah setakat beri pinjaman saja atau tidak ada lagi tanggungjawab lain yang boleh dimainkan oleh kementerian ini untuk menyelesaikan masalah ini, sebab ini masalah manusia, ini masalah air yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya betul simpati dengan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, sebab memang kita sebagai wakil rakyat ini memang cukup hari-hari kena dengar rintihan dan keluhan rakyat, terutama sekali dalam kawasan kita dan negeri kita. Seperti yang saya sebutkan mula tadi, isu berkenaan dengan persekutuan dengan JAMS ini kita perlu tangani dengan elok lah. Saya ingat selepas ini mungkin perkara kalau dapat dibangkitkan dekat Dewan Undangan Negeri dan juga yang supaya isu berkenaan dengan JAMS dan persekutuan ini perlu ditangani dengan elok. Saya setuju sangat itu, sebab kebanyakan isu dan permasalahan ini berpunca di situ. Berpunca dari itu. Jadi kita kena tangani yang itu dulu. Dan tentang berkenaan dengan dan elok juga perkara ini dibangkitkan dalam mesyuarat yang peringkat tertinggi dalam hal ini. Dan pinjaman yang diberikan itu memang pinjaman yang rendah, peratus yang diberikan itu. Tapi kita ambil perhatian apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pak Tuan ini untuk di kerja-kerja susulan. Terima kasih. Sini, Jelutong. Yang Berhormat Jerai. Jelutong. Ya, Jelutong. Saya cuma nak ambil kesempatan. Cuma tinggal 1 minit lagi tentang isu banjir di kawasan Jelutong dan juga di kawasan Nibun Tebal yang akan back to that Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih. Boleh Yang Berhormat memberi ulasan? Saya risau. Ada lagi. Ada di bawah ni ada. Okey. Akan to your. Saya berharap Tan Sri Speaker akan berikan peluang kepada Yang Berhormat untuk beri ulasan. Terima kasih. Sampai. Lagi saya pergi tu. Terima kasih, Jelutong. Yang Berhormat Jerai ada kan membangkitkan masalah bekalan air yang masih terjadi di beberapa daerah dalam negeri Kedah. Untuk makluman dari Yang Berhormat, beberapa inisiatif sedang diambil bagi menaik taraf infrastruktur bekalan air di Kedah seperti berikut. Pelaksanaan kerja-kerja naik taraf dan baik pulih 5 loji rawatan air di Pendang, Pelubang, Bukit Selambau, Sungai Limau dan Lubuk Buntar Lama dengan peruntukan sebanyak RM931.3 juta. Dan projek-projek ini dijangka dapat disiapkan secara berperingkat mulai tahun 2023 hingga 2024. Dan yang kedua, program pengurangan kadar air tidak berhasil ataupun NRW kebangsaan di bawah rancangan Malaysia ke-11 melibatkan peruntukan geran keseluruhan berjumlah RM104.7 juta. Dan projek ini dijangka siap secara berperingkat mulai tahun 2022 dan 2023. Dan pembiayaan yang ketiga, pembiayaan oleh pengurusan air aset air berhad (PAAP)
kepada syarikat air Darul Aman SADA berjumlah RM80 juta di bawah tempoh operasi keempat, iaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Dan Yang Berhormat Jerai juga memohon penyediaan peruntukan sebanyak RM336 juta bagi pelaksanaan pembinaan takungan air pengirian sungai TAPS di Kampung Terat Batu, Padang Serai. Dan untuk makluman Yang Berhormat, satu kajian kemungkinan projek tabung air pinggiran sungai TAPS di Kampung Terat Batu akan dilaksanakan dalam rolling plan kedua rancangan Malaysia ke-12 dengan kos berjumlah RM3 juta dan tempoh kajian ialah 18 hingga 24 bulan. Yang Berhormat Sheikh memohon kerajaan untuk menyelesaikan masalah bekalan air bersih di kawasan Sheikh. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, bekalan air Sheikh dibekalkan dari loji rawatan air Batu 5 dan LRA Jenyang Baru yang telah beroperasi melebihi kapasiti reka bentuk masing-masing, dan penyelesaian jangka panjang melibatkan kerja naik taraf LRA Jenyang Baru dari 25 JLH kepada 60 JLH juta liter harian JLH oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan LRA Sungai Limau dan 18 dari 18 JLH kepada 40 JLH oleh bahagian bekalan air KASA. Dan kedua-dua projek ini sedang dalam pelaksanaan dan dijangka siap pada tahun 2023. Di samping itu, pada ketika ini pihak kementerian telah menerima dan sedang meneliti 11 permohonan projek wakaf air untuk dilaksanakan di kawasan Sheikh. Dan permohonan ini termasuklah untuk membina telaga tiub baru, menaik taraf air masyarakat, itu air bukit, dan menaik taraf telaga tiub sedia ada. Dan pembiayaan projek wakaf air ini adalah di bawah nilai RM50,000 seperti yang saya sebutkan tadi bagi setiap projek, dan dilaksanakan bagi membekalkan air bersih dan penyediaan sumber air alternatif dengan kerjasama antara Suruhanjaya Pengelolaan Air Negara SPAN, Yayasan Wakaf Malaysia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Tan dan Sri. komuniti. Betul. Ya, sehingga 15 Disember kejap ya. Jerai. Jerai. Sikit. Sikit nak publish yang jerai ni Zat. Sehingga 15 November 2021, sejumlah 9 projek wakaf air telah disiapkan dengan kos RM325,486 manakala 13 projek dalam fasa pelaksanaan. Selain itu, kementerian turut sedang mempertimbangkan 4 permohonan projek baharu yang berada di kawasan Sabah, Sarawak dan Kelantan. Ya. Terima kasih, Sri Speaker. 50 juta untuk peruntukan di banjir kilat di Yan. Adakah peruntukan tambahan ataupun peruntukan yang sedia ada? Sekian. Yang Yan tu kita akan sampai kejap lagi ni Pak Muhammad. Ya. Tadi yang 50,000 saya sebut tadi yang wakaf ya. Yang Berhormat Jerlun. Yang Berhormat Jerlun memohon agar kerajaan menyelesaikan masalah kadar air tidak berhasil NRW dengan lebih berkesan agar tidak pembaziran air terjadi, seterusnya dapat menyelesaikan masalah bekalan air di seluruh negara. Untuk makluman Yang Berhormat, tanggungjawab untuk mengurangkan kadar air tidak berhasil NRW ini merupakan tanggungjawab operator bekalan air negeri masing-masing melalui peruntukan dalaman ataupun pembiayaan daripada pengurusan aset air berhad (AAP). Adalah dimaklumkan bahawa kerugian yang disebabkan oleh kehilangan air bagi Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan adalah sebanyak RM1.627 bilion setahun bagi tahun 2020. Besar seperti yang Berhormat Jerlun sebut. Walau bagaimanapun kerajaan persekutuan komited dalam membantu usaha untuk mengurangkan NRW secara holistik melalui pelaksanaan program pengurangan NRW kebangsaan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan disambung di bawah rancangan Malaysia ke-12. Sebanyak RM1.9 bilion telah disediakan bagi melaksanakan program melalui pendekatan seperti berikut. Menteri, boleh saya? Ya, nanti saya habiskan ni yang NRW ni. Ya. Mustahak yang Wak Jelun duk tunggu ni.
Pendekatan satu dengan peruntukan geran langsung sebanyak RM535.4 juta bertujuan membangunkan infrastruktur pengukuran NRW secara tepat. Pendekatan ini melibatkan negeri-negeri yang mencatatkan NRW melebihi 40%. Dan keduanya, pendekatan kedua ini dilaksanakan melalui pemberian geran sepadan atau dengan izin matching grant kepada negeri-negeri yang mencatatkan kadar NRW di bawah 40%. Melalui pendekatan ini, kerajaan persekutuan akan membiayai antara 50% hingga 75% perbelanjaan tahunan kerja-kerja NRW operator air sekiranya mereka mematuhi atau melepasi sasaran yang ditetapkan. Dan pendekatan ketiga melibatkan pelibatan pihak swasta berdasarkan kaedah Performance Based Incentive PBI. Melalui pendekatan ini, operator air boleh mendapat akses kepada pembiayaan pihak swasta bagi pelaksanaan kerja-kerja perbelanjaan modal ataupun capital expenditure (CAPEX) NRW. Dan pihak swasta boleh mendapat balik pelaburan berdasarkan aturan di bawah program pengurangan NRW kebangsaan dan insentif penjimatan air dengan operator air tertakluk kepada persetujuan kerjasama atau bersama antara operator air, pihak swasta dan juga SPAN. Dan Yang Berhormat Labuan. Tanya. Ya, Terima kasih. Terima kasih di atas penjelasan tersebut. Saya ingin bertanya kerana sewaktu Kedah berunding dengan kementerian masa itu CATS berkenaan dengan migrasi kepada PAAP. Salah satu syarat yang Kedah cuba kenakan ialah supaya kerajaan persekutuan memberi komitmen untuk membelanjakan satu peruntukan yang tertentu berkait dengan usaha untuk menurunkan NRW seperti mana yang Berhormat tahu. Kedah ini lebih kurang 43 ataupun 44% NRW-nya ataupun mungkin lebih lagi. Jadi dan juga perkhidmatan pembekalan air di Kedah ini dibebani oleh hutang yang agak besar dan oleh sebab itu operator air iaitu SADA tidaklah beroperasi dengan keuntungan yang besar dan tidaklah mampu walaupun untuk mendapat matching grant itu jumlah yang mampu mereka belanja untuk menurunkan NRW itu agak terhad. Jadi kami memohon ketika itu untuk mendapat perhatian yang khas daripada kerajaan pusat untuk membantu mendapatkan peruntukan yang cukup menurunkan kadar NRW. Jelun, betul seperti yang Berhormat bangkitkan tadi dan Yang Berhormat pun biasa bangkit juga dalam perbahasan dalam Dewan ini yang faktor utama sekali ialah tentang pipe-pipe lama ini. Dan memang matching grant yang diberikan itu memang mungkin kurang mencukupi lah. Tapi kalau kita perhatikan, saya ada sedikit maklumat yang baru dia dapat ini. Ada dua yang seperti yang sebut dari kaedah pemberian ini, satu grant dan satu lagi matching grant ni dan satu lagi dengan pinjaman. Pak, saya dimaklumkan yang melalui pendekatan satu yang saya sebut tadi, kerajaan bersetuju untuk memberi 104 juta grant untuk kerajaan negeri Kedah. Ya. Dan di bawah pembiayaan PAAP pinjaman. Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Menteri. Ya, Yang Berhormat Labuan. Boleh saya minta sikit. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingat kita ada masalah yang besar di antara pembayaran loan dengan grant kepada negeri-negeri untuk mengatasi masalah air di dalam negeri mereka masing-masing. Pendekatan saya ialah kalau boleh ni kena diambil alih oleh kementerian untuk kita pastikan bahawa air di dalam negeri ini adalah satu sistem yang baik. Dari pemberian loan tu, saya minta kalau boleh kementerian terus membuat saja program-program yang berkenaan di dalam negeri melalui kementerian yang lebih baik dan juga kita boleh tahu macam mana mereka melakukan sesuatu. Tapi Menteri, saya nak tanya juga, NRW kita tinggi.
macam Kedah tadi 44% dan sebagainya. Adakah kita nak belanja untuk mengatasi NRW ataupun kita nak binakan laluan-laluan baru untuk atasi masalah ini? This is two schools of thought yang kita boleh gunakan di atas isu ini. Lagi satu soalan Menteri saya nak tanya, if you have answered this, I'm sorry, tapi adakah kerajaan akan lanjutkan Langad 2 Fasa 2 yang kita pun telah ada peruntukan dan kita akan diteruskan untuk air cukupi di dalam kawasan wilayah Persekutuan dan Selangor. Nombor satu. Nombor dua, program yang dianjurkan oleh Negeri Selangor sekarang di dalam rasa water plan ni memang perbelanjaan besar. Adakah kementerian telah buat kajian atas ujian ini dan juga adakah kita nak bagi lesen melalui SPAN untuk mereka teruskan? Apa yang saya tahu, keadaan Rasa 2 ini, air dia diambil dari Sungai Klang dan as you know, Sungai Klang is the most polluted rivers, one of the most polluted rivers that we have. And dia punya harganya ataupun hasilnya yang kita akan dapat akhir sekali akan bebankan rakyat negeri Selangor sebab dia akan bayar lebih untuk air di dalam kawasan. Minta penjelasan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd dan sebagai mantan Menteri juga tentu pengetahuan dalam isu yang dibangkitkan oleh Yang Mohd tadi. Saya setuju tadi yang isu geran dengan loan ini mungkin kerajaan akan mengambil perhatian tentang perkara ini untuk ala tuju masa depan, dan yang berkenaan dengan NRW yang tinggi ini seperti yang saya sebutkan tadi, isu masalah pipe. Saya ingat baru-baru ni ada inisiatif untuk diwujudkan satu common trenching di antara semua utility ini. Ini di peringkat awal. Yang Mohd mungkin di masa depan akan dapat tangani isu masalah piping untuk menjawab persoalan NRW ini kerana berpunca daripada pipe yang lama. Yang Mohd, Ya. Menteri Dalam Negeri dah tunggu lama. So Ya. boleh jadi beliau pun kena keluar, ada tugas di luar Dewan. Staf kementerian pun boleh jadi ada kerja nak kena buat. So macam mana? Menteri Korektin. Ya. Well, terima kasih Tan Sri Speaker. Izinkan saya teruskan sikit dalam masa yang singkat ini. Yang Mohd Labuan tak ada kan? Tan Sri Speaker, saya telah tunggu lama saya tentang isu akan banjir di kawasan saya. Okey. Labuan tak ada. Sebab itu saya katakan, Tan Sri Speaker, saya tidak membangkitkan isu standing order, tapi pilihan raya di Melaka ni telah menyebabkan seluruh kerajaan cacah merba. PAS, UMNO, PAS bersatu, semua pergi sana berkempen sampai Mohd, tolong. Duduk. So dah juga. minta rakan saya jawab, Okey, saya pergi ke ni sebab kita belum sampai tentang isu pengurusan banjir. Itu yang last one. Kita akan sampai ke situ. So before tak ada, kita akan jawab secara bertulis. Penampang kita akan jawab secara bertulis. Yang Mohd. Okay, tentang Pasema ada lah. Pasema tak ada, kita jawab. Link tak ada, kita jawab secara bertulis. Jerai tentang isu air, untuk makluman Yang Mohd, berikutan daripada kejadian banjir lumpur dan kepala air yang berlaku pada 18 Ogos, ini yang jerai baru bangun tadi ya. Sebagai permulaan, pihak JPS telah merancang untuk membangunkan sistem amaran banjir kepala air ataupun SAPKA ada Gunung Jerai di lokasi utama di Titi Hayun dan Tupah. Dan SAPKA Gunung Jerai ini dijangka akan siap dibina pada tahun 2023 dan ianya akan diperluaskan ke seluruh negara termasuk di kawasan rekreasi dan kawasan tadaran air hujan lainnya. Namun begitu, memandangkan sistem ini melibatkan pembinaan stesen cerapan hujan, aras air dan siren, maka pihak JPS memerlukan kerjasama sepenuhnya daripada kerajaan negeri, khususnya Jabatan Perhutanan, memandangkan kebanyakan lokasi terletak di kawasan hutan simpanan. YB Kuala Nerus tak ada di sini, kita akan jawab secara bertulis. Hang Tuah Jaya kita akan jawab bertulis, duduk kempen sekarang ni. Yang Mohd Labuan kita jawab bertulis. Yang Mohd Tumpat
kita akan jawab secara bertulis. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya ada di sini, Beaufort. Buput ada, kita akan sampai lagi Buput. Yang berhormat Tumpat tak ada, yang berhormat Lanang tak ada, yang berhormat Kedingau kita akan jawab secara bertulis. Yang berhormat Penampang lagi kita jawab bertulis, Lebaran kita. Okey, yang berhormat Jelutong. Yang berhormat Jelutong membangkitkan isu berkenaan pelaksanaan rancangan tempatan banjir Sungai Pinang. Banyak kali Yang Berhormat Jelutong bangkit isu ini, saya faham sebab ini kawasan beliau dan saya pun simpati juga sebab dari Pulau Pinang. Okay. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, projek rancangan tempatan banjir RTB Lembangan Sungai Pinang telah diluluskan di bawah rolling plan kedua RMK11 dengan kos projek berjumlah RM150 juta. Dan projek ini diteruskan di dalam rancangan Malaysia ke-12 dan projek RTB Lembangan Sungai Pinang kini dalam peringkat reka bentuk terperinci oleh jurutera perunding yang dilantik. Dan punca kelewatan pelaksanaan projek ini disebabkan oleh pelaksanaan PKP dan proses memuktamadkan komponen projek. Antara komponen projek yang belum dimuktamadkan adalah cadangan menaik taraf 3 buah jambatan di Jalan Air Hitam, Jalan Perak dan Jalan Petani. Dan cadangan ini di dalam proses semakan bersama pihak berkepentingan, stakeholders dan pemilik tanah yang terlibat dengan pengambilan balik tanah. Dan perolehan kerja bagi RTB Lembangan Sungai Pinang telah dibuat penjadualan semula rescheduling berdasarkan inisiatif perancangan Jabatan Pengairan dan Saliran. Tender akan diiklankan pada Disember 2021 dan pelaksanaan kerja fizikal dijadualkan pada Jun 2022. Terima kasih Mohd di atas pengumuman. Saya akan bawa berita baik ini balik kepada rakyat saya. Cuma permintaan saya minta supaya kerja-kerja ini dilaksanakan dengan seberapa cepat yang mungkin supaya kita dapat mereda ataupun pastikan bahawa perkara ini tidak berlaku lagi. Terima kasih Mohd. YB Menteri, Labuan. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Saya cukup sebab saya pun dari Pulau Pinang juga. YB Menteri, Labuan. Labuan. Mohon penjelasan mengenai banjir di Labuan. Labuan dah terlepas. Labuan tadi kita dah terlepas tadi dah Yang Berhormat Labuan. Boleh saya jawab dengan bertulis Labuan? Okey, Panjang terima juga kasih. jawapan untuk Labuan. Dan juga bekalan air. Ya. InsyaAllah we will give you this bertulis.
Yang Berhormat. Saya telah pun menjawab tadi Yang Berhormat bahawa siasatan telah pun dibuat oleh PDRM secara dalaman. Kemudian kita juga minta supaya siap, iaitu Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan yang lain yang bebas untuk melakukannya. So they have two siasatan. Siasatan pertama PDRM tak ada, siasatan yang kedua belum selesai lagi. So jawapan daripada siap belum kita dapat lagi ya. Menteri penjelasan. Sementara isu integriti Isu yang sama. Menteri Kelang depan. isu yang sama, Ya. saya nak jelaskan. Isu integriti ini berbagai usaha dilaksanakan oleh KDN dalam mengingatkan pegawai-pegawai supaya memelihara integriti mereka. Antaranya ialah kita telah melancarkan Anti-Corruption Action Plan pada 5 November tahun lepas dan pada tahun 2021 KDN juga telah memulakan gerakan bagi memperoleh pensijilan Anti-Bribery Management System ABMS. Itu juga telah pun kita lakukan untuk kita memastikan bahawa sekara perkara tomahan atau perkara yang benar-benar yang tidak ini tidak akan berlaku dalam PDRM. Silakan. Sila Jadlon. Sila Jadlon. Saya boleh. Terima kasih. Saya mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri sebentar tadi mengenai aduan-aduan yang dibuat secara anonymous. Dan kita tahu bahawa kebelakangan ini memang betul ada banyak dakwaan tidak berasas yang dilontarkan pelbagai pihak. Walaupun begitu, kita juga mendengar bahawa aduan-aduan yang memang berasas, ada yang tidak diambil tindakan ataupun lebih teruk lagi, mereka yang mengadu itu pula yang diambil tindakan. Selain daripada itu, kita juga mempunyai akta whistleblower. Dan sepatutnya akta tersebut memberi perlindungan kepada siapa juga yang memberi aduan supaya identiti mereka tidak terdedah, tidak adil, tidak boleh diambil ke atas mereka. Jadi saya ingin tanya, adakah sebarang aduan telah dibuat kepada pihak yang bertanggungjawab melalui akta whistleblower ini untuk tujuan mendedahkan salah laku yang berlaku di kalangan penguatkuasa itu sendiri? Terima kasih. Menteri, isu yang sama juga. Boleh jawab sama. Terima kasih Menteri. Saya ambil maklum jawapan yang diberikan oleh Menteri berkait dengan kartel di PDRM. Tapi saya nak bangkit isu ini. Isu ini sebenarnya dilontarkan oleh IGP sendiri. Adakah ini bermaksud bahawa mantan IGP itu bohong? Dan apakah tindakan kerajaan terhadap IGP yang bohong? Ini bukan isu yang boleh thrown on by the side. This is a very serious issue. Dan juga kalau satu siasatan telah dibuat oleh SIAP, saya minta kerajaan supaya make it public. So kita pun boleh percaya bahawa siasatan itu memang independen dan bebas. Terima kasih. Boleh saya tanya Datuk Menteri, yang berkaitan. ini berkaitan juga dengan itu penangkapan di April ini. Datuk Sri Niki Liao dan pegawai-pegawai polis yang ditangkap bersama dengan MACC. Bukankah itu satu tanda-tanda bahawa adanya kartel di dalam PDRM dan juga MACC? Saya tanya yang berkaitan, Yang Berhormat. Saya nak menjawab apa yang telah dibangkitkan oleh Jelun. Seperti yang Berhormat sedia maklum, kalau perkara yang tidak berasas, bagaimana kita nak buat siasatan yang lebih lanjut? Tapi oleh kerana kadang-kadang kala ada mereka yang takut sebagai contoh. Sebab itu kita dah ada Whistleblower Act. Mereka sepatutnya keluar berani dan kita akan protect mereka. Jadi tak timbul isu ini kalau sebenarnya perkara-perkara yang dilontarkan itu adalah perkara yang benar. Jadi tak timbul masalah ini. Seperti Yang Berhormat kata, ada Yang Berhormat dengar mereka yang buat laporan perkara berasas, orang itu pula yang kena ambil tindakan. Saya minta Yang Berhormat sila bagi maklumkan kepada saya dengan secara sulit dengan saya secara hitam putih supaya saya dapat membantu mereka yang telah pun ambil tindakan terhadap sesuatu perkara yang jelas telah pun mereka laporkan. Ya. Yang Berhormat, Speaker, satu soalan spesifik kepada saya Yang nak Berhormat supaya Menteri perkara kalau boleh. ini Soalan dapat spesifik. kita jadikan ianya sebagai contoh. Yang Berhormat boleh timbulkan dan kita boleh ambil tindakan dan saya akan ambil tindakan, saya pasti akan ambil tindakan
Kalau mereka yang benar-benar mempunyai maklumat, diambil tindakan. Manakala yang perkara yang sebenarnya tidak diambil tindakan. I'll stand firm. Saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat dalam perkara ini. Yang Siap Berhormat report, ditimbulkan- Menteri. Yang Berhormat Menteri. Menteri telah siap di- report. Just one specific question saja. Satu Apa yang pertanyaan telah saja. ditimbulkan oleh Boleh saya tanya sama ada? nanti dulu nak jawab yang IGP tadi. Betul, sebab itu saya dah kata, saya tak kata IGP bohong, tetapi kita oleh kerana kartel yang PDRM telah buat siasatan, tak ada perkara yang seperti yang dikatakan, maka sebab itu saya serahkan pada Siap dahulu. Siap dah buat laporan, kalau betul tak ada, dan IGP bohong. Yang Berhormat, boleh Tapi saya kalau tanya? ada, dan kita akan ambil Soalan yang tindakan. berkaitan I think dengan it is klaim. only fair untuk kita buat siasatan dengan lebih lanjut supaya akhirnya kita dapat pastian Boleh saya untuk kita ambil Mo, tindakan. berkaitan Kalau dengan isu yang sama, berkaitan jawapan dengan yang klaim. sama juga yang akan Adakah saya. satu Ah, statement? Would the report be made public? Terima kasih. Menteri, would the report be made public? No, it is connected. Yang Berhormat, just sekejap saja. Nanti apa Menteri, ni lapor jawab, dulu. saya minta supaya laporan itu di made public. Will that happen? Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sambung dengan satu soalan lagi. Sebab dalam isu ini, kenyataan-kenyataan terbuka yang dibuat oleh mantan Ketua Polis Negara dan si Hamid Badu juga melibatkan beberapa tuduhan yang melibatkan Yang Berhormat Menteri sendiri. Itu satu. So, jadi soalan saya yang spesifik saja, adakah dalam siasatan PDRM dan juga atau apa-apa siasatan lain, adakah Tan Sri Hamid Badur dijemput untuk dan maklumat dan keterangan beliau direkodkan dan lepas itu menilai? Ya, itu adakah itu berlaku atau tidak? Terima Itu kasih. soalan yang sama. Adakah statement diambil daripada dia? Itu yang amat Right, penting because he is the person who made Sama the juga. claim. Okey, Yang Berhormat, saya nak jelaskan di sini bahawa PDRM telah pun melakukan siasatan. Sudah tentu bila kita lakukan siasatan, semua mereka yang terbabit kita jemput dan kita ambil kenyataan daripada mereka semua. Manakala perkara yang dibangkitkan selepas itu kita serahkan pada Siap untuk Siap buat siasatan selanjutnya dan selepas itu baru kita akan ambil tindakan. Jadi Yang Kalau Berhormat, ada kesalahan. just a yes or no. Adakah statement diambil daripada Saya bekas telah IGP? pun menjawab bahawa segala Itu adalah dalam pengetahuan this is KDN. not court case. This is not in the No, court. no, it's in You can ask the me knowledge if of I the say KDN. that. Yes, I Yeah, so said. we are just Semua- asking a yes sebab or no. tu saya Was a dah kata. statement taken from him? No, it is So not no your saja. time to ask me that Itu- kind of question. It's itu the time penting. for me to give you the answer. You sit down, as I said just now. It is for me to Kalau ask the you nak- question. If you want to accept my answer, you accept. You are not If you don't want to answering. answer- How my can I answer- accept something when you're not answering? Right. It's a yes or no. Was a statement taken from him? Saya nak menjelaskan tentang beberapa perkara. Saya dah kata tadi, semua mereka yang terbabit akan kita ambil kenyataan daripada mereka. So sudah diambil. Is that Semua- what you're saying? Adakah itu jawapannya? Itu saja yang kita minta. Okay, Yang Berhormat, this is not a court that you can ask me that kind of question. I've already answered you. And you boleh ambil. Your answer is secara no mana. answer with respect, Yang Berhormat. Yang Berhormat Puchong dan Yang Berhormat Batu Kawan juga telah bertanyakan menjadi cadangan untuk mewujudkan satu badan bebas bagi menyiasat kes-kes berhubung isu integriti dan salah laku agensi penguatkuasa. Dan saya telah maklumkan bahawa perkara ini telah pun Kementerian Dalam Negeri telah pun membentangkan suatu undang-undang di Dewan Rakyat pada 26 Ogos 2020 berhubung penubuhan satu badan bebas bagi mengawal selia tata kelakuan polis di Raja Malaysia iaitu Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis RUU IPCC 2020 dan bacaan kali kedua bagi IPCC 2020 akan dibentangkan dalam sidang parlimen pada kali ini, insya-Allah. YB Julutong dan juga Segambut pula telah membangkitkan berkenaan peruntukan khusus bagi memperkasa bahagian D11 PDRM. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, semasa pembentangan bajet 2022 pada 29 Oktober 2022 yang lalu, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 13 juta ringgit untuk memperkasa bahagian D11 PDRM termasuk 100 perjawatan yang baru bagi meningkatkan keberkesanan siasatan di setiap kontingen serta meninggikan mutu perkhidmatan kepada masyarakat.
Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga, setakat ini pegawai D11 memang telah sedia ditempatkan di setiap kontijen negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Keperluan mewujudkan bahagian D11 di setiap daerah pula memerlukan perancangan rapi memandangkan kesesuaian penempatan pegawai PDRM perlulah berdasarkan keperluan tugas dan beban kes yang bersesuaian. YB Jelutong juga telah membangkitkan Minta mengenai penjelasan, status Menteri. pencarian Kulai, sini. Sini. Kulai. Ya. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Saya hanya nak tanya kerana dalam ucapan Menteri Kewangan, beliau sebut bahawa 100 jawatan baharu akan disediakan untuk D11. Tetapi apabila saya semak anggaran perbelanjaran persekutuan, jumlah untuk kepolisan remain sama, jawatan untuk kepolisian remain sama, adalah sama, iaitu masihlah 142,160. Jadi saya nak tanya, 100 jawatan baharu ini di 11 adalah jawatan itu ditarik daripada bahagian yang lain ataupun memang kerajaan berhasrat untuk wujud 100 pejawatan yang baharu. Itu sahaja. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Sebenarnya kita nak mewujudkan jawatan yang baru. Walau bagaimanapun kita akan menyesuaikan kedudukan bajet yang telah pun diletakkan dalam buku ini, ya, insya-Allah. Menteri ada 3 minit setengah lagi. Jelutong, sila, ya, Kang ini Jelutong telah membangkitkan mengenai status pencarian Jolo. KDN melalui Polis Diraja komited untuk mengesan keberadaan Low Tek Jo atau Jolo untuk dibawa balik bagi menghadapi siasatan. Dalam hal ini saya ingin memaklumkan bahawa selain Malaysia, Singapura juga telah memfailkan pertuduhan terhadap Low Tek Jo pada tahun 2016 dan telah memperoleh red notice dari Interpol pada tahun yang sama. Amerika Syarikat juga telah memfailkan pertuduhan di mahkamah di New York pada tahun 2018 dan waran tangkap telah dikeluarkan ke atas Jolo pada tahun yang sama. Untuk maklumat yang berhormat, Interpol dianggotai oleh 194 buah negara atau member countries. Tetapi sehingga ke hari ini, tiada sebarang maklumat yang diterima oleh Malaysia atau Singapura maupun Amerika Syarikat daripada mana-mana negara ahli Interpol berhubung keberadaan Jolo. Pada tahun 2019 dan 2020, mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid bin Bado ada betul mengeluarkan kenyataan media bahawa Jolo dipercayai bersembunyi di China. Namun, Kedutaan Besar China telah mengeluarkan kenyataan pada tahun 2020 menafikan bahawa Jolo dilindungi oleh Beijing. Jadi isu ini kita tak tahu di mana Jolo yang sebenarnya, ya. Yang Muhammad Jelutong. Terima kasih Muhammad Menteri di atas penjelasan tersebut. Saya pun berharap Jolo akan ditangkap dan dibawa balik ke Malaysia seberapa cepat yang mungkin. Pada masa yang sama, semasa perbahasan, saya juga telah membangkitkan tentang 3 isu lagi. Satu adalah berkenaan dengan Allahyarham Anisah Ali, pegawai kastam yang dikatakan dibunuh dalam satu kemalangan. Kedua berkenaan dengan penyiasatan kes Altantuya Syaribu, pembunuhan beliau. Kerana D11, seperti yang telah diumumkan oleh Muhammad Menteri, adalah untuk memastikan tidak ada sebarang keganasan apa juga bentuk berlaku kepada wanita. Ini adalah kes-kes yang telah berlaku. Dan akhir sekali adalah berkenaan dengan suami Indira Gandhi. Kita lihat kemarin ada berita mengatakan pada tahun 2015, 2017 beliau telah membeli kenderaan baru. Walaupun PDRM memaklumkan bahawa pada tahun 2014 beliau telah meninggalkan negara, telah keluar negara. Jadi permintaan saya adalah adakah perkara-perkara ini juga akan turut disiasat oleh cawangan D11? Ya, sudah tentu Muhammad Jelutong. Inilah yang sebab itu kita ingin menambah lagi pejawatan. Kerana sekarang ini dalam pejawatan D11 itu agak kecil. InsyaAllah kita akan mendapat perhatian yang lebih menyeluruh dengan adanya pejawatan yang lebih besar. Ya, Yang Muhammad? Menteri, Terima kasih Menteri.
saya tadi bangkit berkenaan dengan infrastruktur, tapi Menteri kata akan jawab bertulis. Sebenarnya saya berada di sini pada waktu ini. Ramai daripada ahli parlimen tak ada. Okey. Tapi Menteri jawab. Saya Jadi bagi minta- saya peluang, saya peluang untuk Bukan itu Yang Berhormat. Saya kata saya dah masuk bab lain. Sebab itu saya kata saya akan berikan secara tulis secara detail kalau Yang Berhormat minta tentang beberapa infrastruktur yang telah pun saya kemukakan tadi. Kata dah secara menyeluruhnya kita ada prioriti yang kita berikan. baik. Jadi kalau spesifik sebenarnya bukan spesifik. Sebenarnya perkara dasar. Ya. Itu perkara dasar. Betul saya sebut dalam perbahasan saya berkenaan dengan isu infrastruktur balai dan kuasa polis ditangkap, diledang. Namun hanya bila saya dapat jawapan kepada soalan saya pada hari Khamis yang lepas, jawapan ini membuktikan bahawa sebenarnya peruntukan yang diberi kepada PDRM memang tidak cukup. Ya, ini berdasarkan kepada jawapan yang diberikan. Jadi kita lihat banyak sudah laporan-laporan berkenaan dengan infrastruktur yang daif. Semua kawasan banyak. Bertahun-tahun ya, tukar Perdana Menteri, tukar Menteri 2015. Saya ingat Menteri Dalam Negeri pada masa itu Bagan Datuk sebut perlu penelitian yang holistik untuk lihat masalah infrastruktur polis. 2016 Yayasan Pencegahan Jenayah kata kena tengok. 2 tahun lepas. Jadi perkara dasarnya bagi saya perkara dasarnya ialah apakah benar-benar kita ni boleh menyelesaikan masalah infrastruktur polis yang sangat